Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana nabil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat kita meneruskan majlis ilmu kita yang mana kita cuti sebulan dah. Dan lebih kurang sebulan dah cuti. Dan insya-Allah pada malam ni kita terus sambung pengajian kita. Kita muka surat ke berapa dah? 95. Nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala. Dan yang keenam ialah sunat zawal. Zawal ialah apabila gelincir matahari dari berdiri tegak di atas kepala kita. Disunatkan sembahyang zawal 2 rakaat. Waktunya bila sahaja gelincir matahari, iaitu ketika masuk waktu zuhur. Ini dia panggil sunat zawal. Lafaz niatnya usalli sunnataz zawali raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat zawal ni iaitu sebelum masuk waktu zawal dia ada waktu istiwa. Waktu istiwa ni iaitu waktu matahari betul-betul di atas kepala kita. Matahari dia duduk tengah-tengah langit. Masa tu semua solat diharamkan. Dan solat-solat sunat semua tidak boleh pada waktu tersebut. Dan kecuali dia gelincir. Gelincirnya masuklah waktu zuhur. Hilang gelincir dan habis waktu zawal dia masuk waktu zuhur. Sunat zawal ni dia masuk waktu zuhur. Sunat kita semaya 2 rakaat sebelum kita semaya qabliyah. Tapi jarang benar buat dah. Mungkin ada sebagian orang malam ni baru dengar gapo dia sunat zawal. Ada orang malam ni baru dengar. Dah. Ada orang dengar jadi pelik, gapo dia zawal ni. Zawal ni maknanya gelincir. Bahasa kita gelecok. Gelecok. Dah. Ketika matahari gelecok. Gelecok Allah kau nak masuk waktu zuhur. Hak waktu tengah-tengah, ni haram solat. Kecuali pada hari Jumaat sahaja. Hari Jumaat tak ada masalah. Hari Jumaat dia tidak ada waktu zawal yang diharam. Dan ketika berada di Masjidil Haram, dia tak ada waktu. Kampung kita sini, dia ada waktu yang diharamkan iaitu waktu istiwa. Okey. Dan yang ketujuh iaitu sunat tahiyatul masjid. Disunatkan sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid apabila tiba di masjid. Lafaz niatnya usalli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini semaya sunat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid afdal kita solat sunat 2
rakaat. Kalau kita tak solat sunat, kita malas, kita duduk, dan disunatkan kita baca tasbih sebanyak 4 kali sebagai ganti daripada solat sunat tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 4 kali. Tapi hak afdal solat sunat 2 rakaat. Okey. Dan solat sunat tahiyatul masjid tak mestinya kita semaya 2 rakaat untuk tahiyatul masjid. Sama ada kita masuk kita semaya sunat qabliyah dan kita mari waktu zuhur. Bila mari waktu zuhur kita tak semaya tahiyatul masjid. Kita terus semaya sunat qabliyah zuhur. Bila kita semaya sunat qabliyah zuhur tanpa kita niat sunat tahiyatul masjid, pahala tahiyatul masjid termasuk di bawah sunat qabliyah tersebut. Kita tak niat pun tahiyatul masjid. Kita niat ke apa? Qabliyah zuhur. Tapi pahala tahiyatul masjid dia kira masuk di bawah qabliyah zuhur. Maknanya dia maya qabliyah zuhur tu dia dikira semaya tahiyatul masjid dah. Sebab apa? Kerana semaya tahiyatul masjid masuk untuk menghormati masjid. Tak kira kita nak semaya gapo sekalipun. Walaupun semaya itu semaya qada sekalipun, dia dikira tahiyatul masjid juga. Masuk memberi salam kepada masjid. Dah, kita nak masuk rumah kita kena beri salam, assalamualaikum. Dah, kita nak masuk masjid kita kena semaya sunat 2 rakaat. Cuma kata Ibn Hajar, kita perlu niat tahiyatul masjid dengan qabliyah sekaligus baru boleh pahala tahiyatul masjid. Jadi memadai kita ni orang awam cukup kita berpegang kepada Imam Ramli rahimahullah. Ini mazhab kita juga. Dan dia kata tidak perlu nak niat tahiyatul masjid. Niat qabliyah boleh pahala tahiyatul masjid. 4 kali masuk masjid, 4 kali itulah sunat buat tahiyatul masjid. Tubik masuk masjid, dah buat 4 kali. Contoh, dia masuk, lepas tu tubik. Masuk pula, masa masuk tu sunat pula buat tahiyatul masjid walaupun pergi mari. Nah, tapi kalau kita hak 2 pun malas dah. Nah, hak 2 pun malas dah. Nak buat 3-4 kali tu, tak ada arah tu. Nah, okey. Usalli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Madai dia baca usalli tahiyatul masjid. Cukup. Itu hak wajib. Ya. Hak sunat usalli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Itu hak tamam, hak paling kamal, hak paling sempurna. Nah, boleh ke tak nak buat jemaah mai tahiyatul masjid? Mai tahiyatul masjid kita nak buat berjemaah. Pakat masuk sekaligus ramai-ramai. Pakat buat tahiyatul masjid secara berjemaah. Boleh tak? Boleh. Dah, hukumnya harus. Harus dan solat sunat. Mana-mana solat sunat kita buat secara berjemaah. Okey. Dan yang ke-8 iaitu sunat wudu. Disunatkan sembahyang 2 rakaat sunat wuduk selepas setiap kali selesai mengambil wuduk. Lafaz sunatnya usalli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala sunat juga. Lepas ambil semayang, kita semayang sunat wuduk 2 rakaat. Hak ni sahabat pertama yang melakukan dan diakui oleh Rasulullah, iaitu perbuatan Sayyidina Bilal bin Rabah. Rasulullah ni tengok kejut bapa Sayyidina Bilal ni awal masuk syurga pada orang lain. Dia tanya Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, apakah amalan kamu menyebabkan kamu ni masuk syurga awak?" Jawab Sayyidina Bilal, "Aku tak ada benda lain. Setiap kali selepas ambil wuduk, aku solat sunat 2 rakaat." Dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap perbuatan sahabat dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dipanggil sunnah.
Dan setiap perbuatan sahabat Nabi tak pernah buat, tapi Nabi akui perbuatan sahabat tersebut. Hak tu pun dipanggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah apabila kita lepas ambil wuduk kita terus semaya sunat 2 rakaat. Lepas ambil wuduk walaupun lepas asar sekalipun tak ada masalah. Dia tidak ada waktu yang diharamkan. Lepas subuh kita ambil wuduk nak ngaji, sunat kita semaya 2 rakaat sunat wuduk. Lepas asar sekalipun boleh ke tak boleh? Sebab apa? Kita semaya itu dengan sebab kita ambil wuduk. Rupa tahiyatul masjid. Kita masuk masjid lepas subuh. Dah boleh ke tak nak semaya tahiyatul masjid? Boleh. Kita masuk masjid lepas asar. Boleh ke tak nak semaya tahiyatul masjid? Boleh. Dah, okey. Dan yang ke-9 iaitu sunat musafir. Disunatkan bagi orang yang hendak bermusafir sembahyang sunat musafir 2 rakaat sebelum bertolak lafaz niatnya usalli sunnatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini sunat musafir. Gitu juga. Serupa lepas asar ke lepas subuh boleh sembahyang. Bila dia nak bertolak, dia disunatkan sembahyang sunat 2 rakaat. Tapi tempat kita ni masih ada lagi buat. Apabila nak pergi Mekah, dia semaya dulu. Dah, sebelum naik kapal terbang kan. Dan bila anak-anak pergi atas ni, semaya dulu sunat 2 rakaat. Sini buat lagi tak? Sini tak? Maknanya, tu dia panggil solat sunat musafir. Kalau solat sunat musafir, dia nak pergi Mekah. Contoh dia nak pergi Mekah. Dia niat semaya lagu mana? Aku semaya sunat musafir nak pergi Mekah. Ke lagu mana? Sunat musafir juga. Dan sunat musafir ni bukan nanti nak pergi Mekah. Kita nak pergi Mekah baru buat dah. Nak pergi jauh, kalau nak pergi jauh-jauh lebih pada 2 marhalah dan disunatkan kita buat dah sunat musafir. Tak kira. Dah, jangan tunggu nak pergi Mekah baru buat. Nak pergi rumah anak mana jauh tu, buat ah. Dah, okey. Dan yang ke-10 iaitu sunat kudum apabila seseorang tiba di tanah suci Mekah dan bertemu Kaabah hendaklah ia sembahyang sunat kudum, yakni tiba 2 rakaat. Lafaz niatnya usalli sunnatal qudumi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat kudum 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini apabila sampai di Mekah. Dan sampai Mekah bila tiba di Masjidil Haram, sunat kita semaya sunat kudum 2 rakaat. Ini sunat dah. Dan yang ke-11 iaitu sunat taubat. Apabila seseorang itu bertaubat, ia hendaklah sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Lafaz niatnya usalli sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Dan sunat taubat, maknanya apabila seorang nak bertaubat kepada Allah, disunatkan dia semaya sunat 2 rakaat. Taubat tu wajib. Beda. Taubat wajib, tapi semaya sunat hukumnya sunat. Semaya sunat taubat 2 rakaat sunat. Taubat itu wajib. Taubat ni tak mesti kena pergi Mekah baru taubat. Dah, tak mesti kena jumpa tok imam, jumpa ustaz, jumpa tok guru baru sah taubat dah. Memadai kita dengan Allah. Kita dengan Allah, kita bertaubat betul-betul, kita menyesal atas perbuatan kita. Kita berazam tak seulah dah perbuatan kita tu dan kita menyesal, kita sudah dikira bertaubat kepada Allah. Dosa-dosa kecil diampun dengan istighfar, diampun dengan solat 5 waktu. Tapi dosa besar tidak diampun melainkan dengan bertaubat. Banyak dosa besar, banyak. Kadang-kadang ada dosa besar tapi kita anggap macam dosa kecil. Ada. Contoh kita kata ngupak. Tempat kita lah ni ramai tak ngupak? Ngamak. Ngupak ni dia panggil ribah. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dia sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Murakil Ubud disyarah kepada Bidayatul Hidayah. Dia kata, orang yang ngupak ni, dia lebih teruk daripada 30 orang pelacur.
lebih teruk daripada 30 orang pelacur. Nah, tengok dah kitab Sirrus Salikin. Dia kata asyaddu min mar'ati mazniyati. Lebih teruk daripada 30 orang pelacur yang sentiasa berzina. Nah, maknanya lebih teruk. Tapi kita tak ada seragam pun dah. Apabila mengupak orang, wajib kita bertaubat kepada Allah. Wajib kita maaf. Tu segala benda amal-amal kita tu, kadang-kadang kita semaya Tuhan tak terima, kadang-kadang kita berdoa Tuhan tak terima. Rupa-rupanya kita tidak bertaubat kepada Allah. Tak taubat dengan sebab apa? Dengan sebab ngupak. Kita rasa macam biasa dah. Takkan ngupak ni dosa besar juga. Dah nak kata lagu mana? Memang dosa besar. Sehingga Allah Ta'ala melarang. Allah Ta'ala kata wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu mencari kesilapan orang lain, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dari kesalahan sebahagian daripada kamu. Jangan. Kita apabila contoh berlaku keburukan pasal anak orang lain sudah kita buat, kalau kena ke anak kita buat dah. Senyap ah. Nah, bila kena ke anak orang sedap kita. Lagu mana dia mau tu malah? Waktu bit modal dah. Nah. Hak tak ada modal jadi ada modal. Hak nak klik tak jadi nak klik. Duduk kedai nak klik dah. Bila ada cerita baru tak jadi nak klik. Dah, dengan sebab apa? Dengan sebab sedaknya ngopak. Dan saudara Allah Ta'ala tanya, adakah mu ni sanggup makan daging saudara kamu sendiri? Sanggup ke tak? Allah. Dan cerita Isra' wal Mi'raj ni boleh dia ni. Dan Nabi SAW apabila naik Isra' wal Mi'raj, Nabi melihat seorang yang memakan daging saudara dia sendiri. Dia tanya malaikat Jibril, siapa dia tu? Jawab Jibril alaihissalam, itulah orang yang mengumpat saudara dia. Orang yang mencerita keburukan orang lain. Dan ngupak-ngupak ni kita cerita keburukan orang lain. Kita cerita pasal orang-orang itu tak suka. Dan walaupun dengan isyarat sekalipun, tetap dia panggil ngupak. Walaupun dengan tulisan sekalipun, tetap dia panggil ngupak. Pernah sekali Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia melihat seorang yang pendek, dia buat isyarat kepada Rasulullah. Dia buat isyarat gini. Dia buat isyarat. Rasulullah pun marah. Nah, Rasulullah kata tu dia panggil ngupak juga. Tengok. Maknanya pasal kita tidak perlu nak cara memadai kita cara pasal kita. Dah? Okey. Dah tu wajib bertaubat kepada Allah. Tak kira segala gapo kita buat, wajib kita bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Segala dosa kita buat, nah, walaupun sebesar bukit pun dosa kita buat, apabila bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Kecuali syirik Allah Ta'ala tak ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik, dan Allah mengampun dosa selain daripada syirik. Syirik kepada Allah tak apa. Dan kalau nak kira sosok pada hari ni, banyak syirik yang berlaku dalam hati kita. Lebih-lebih lagi syirik khafi, banyak. Nah, ni wajib bertaubat belaka. Nah, wajib kembali kepada Allah. Hasad dengki kepada orang, dosa besar, dosa kecil. Dengki ke orang. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar. Dah kita banyak ramai mana hak kita dengki? Dah ramai. Allah. Maknanya kita ni padai kedak nak masuk syurga ni. Padai kedak agak-agak kita ni, kehidupan kita ni hari ni padai kedak nak masuk syurga. Wallahu a'lam. Padai kedak dah tahu. Waktu kita minta dengan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kita boleh masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Dosa kita banyak. Nah, dosa kita ni terlalu banyak. Nah,
Tapi Allah Ta'ala itu maha pengampun. Walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun. Batu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, siapa selepas salat fardu dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia sebanyak buih di lautan. Walaupun dosa banyak sekalipun, Allah Ta'ala tetap ampun. Ingat baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panah punggung. Dah, panah. Tak boleh lama. Bak ibadah ni tak boleh lama gitu. Jadi sekabut perut kalau lama. Kalau bak lain tak apa. Kalau bak ibadah lama-lama tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tu imam wirid panjang sikit marah kau tu imam. Dah, tu imam nak pahala dia lebih. Kita nak ayat tu imam panjang wirid. Nak panjang-panjang mayat sorang rumah. Ada lah hak jenis lagu tu. Nah, padahal kita ni waktu kita dengan Allah terlalu pendek, terlalu singkat. Maknanya lepas mayat itu wirid lah. Nah, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali setiap kali lepas mayat. Insya-Allah kita tidak akan syirik sampai bila-bila. Baca semua. Nah, okey. Dan sunat dia bertaubat. Dalam sunat taubat tu baca apa? Sujud yang terakhir dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebanyak berapa kali? Ikut kita nak baca banyak mana pun. Tak 21 kali, 11 kali boleh. Seperti mana Nabi Yunus alaihissalam apabila dia ni lari daripada dakwah. Allah Ta'ala perintah supaya berdakwah, tapi dia tak tahan, dia lari. Apabila dia lari, duduk atas kapal. Bila naik kapal ni, kapal tadi jadi berat. Berat nak tergelak. Dan apabila nak tergelak tadi, dia buat undi, nak kena buai orang ni, tak boleh. Berat muatan ni. Dah, berat muatan. Apabila undi-undi kena ke Nabi Yunus alaihissalam. Dan orang atas kapal ni tak gamuk. Dia tahu Nabi Yunus ni orang yang soleh, orang yang baik. Buat undi kali kedua. Buat undi kali kedua kena ke Nabi Yunus pula. Sapalah kali ketiga. Buat undi kali ketiga, Nabi Yunus pula. Dan dia diperintahkan untuk lepas ke dalam laut. Bila lepas dalam laut, dia ditelan oleh seekor ikan. Nah, bila telan seekor ikan ni, salah satu mukjizat dia boleh hidup dalam perut ikan. Logik akal kita boleh hidup tak? Dalam perut ikan boleh hidup tak? Ikan duduk dalam perut ikan pun mampu tak? Maknanya orang ni tak boleh hidup. Tapi mukjizat. Nah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan Nabi Yunus hanya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku tergolong dari golongan orang-orang yang zalim. Kita ngaku pada Tuhan, kita ni zalim. Dan dalam sunat taubat tadi, masa sujud yang terakhir kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Agak-agak biar puas hati, kita rasa tenang dah, baca. Dah, okey. Dan yang ke-12 iaitu sunat berkahwin. Apabila selesai akad nikah disunatkan kepada pengantin sembahyang sunat kahwin 2 rakaat. Lafaz niatnya usalli sunnatul urusi raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat berkahwin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pak kita buat tak? Buat mula-mula masa nikah sekali tu lah. Kali kedua nikah kedua dah. Dah. Tempat kita patutnya Tok Qadi dah. Lepas akad nikah gemaya lu. Ada tak Tok Qadi kita? Ada. Tok Qadi pun tak cara mana lah ni dah. Dulu tanya rukun syahadah berapa? Agak-agak kalau tanya rukun syahadah, rukun semaya, tak jadi nak nikah ni. Dah. Dan nak akad nikah pun nampak
Berat. Patutnya Tok Qadi tempat kita ni. Dah sebelum nak tanggung anak orang ni, sebelum nak pegang anak orang, nak tanya dulu ni. Rukun syahadah ada berapa? Rukun semaya ada berapa? Tempat kita tanya tak? Biasa tanya gapo Tak ada tanya. Tanya nama kalau ada. Nama gitu kita kena jaga. Lebih-lebih lagi qadi wali. Wali ni iaitu ayah kepada perempuan ataupun hak tanggung orang puan tu kena tanya. Dan demo ni nak tanggung anak kawan ni, dah kerja tak saya tanya bab kerja, bab ibadah. Semaya lekat ke dak, rukun semaya ada berapa, rukun syahadah ada berapa. Sebab tu dia sebut di dalam kitab Idahul Bab, orang yang merelakan anak dia nikah dengan orang yang tidak solat, hukumnya adalah haram. Nikah tu sah tapi haram. Bagi ulama kata makruh. Lepaskan anak kita, lock anak kita nikah dengan orang hak tak semaya. Ramai dok pak kita. Ramai. Kalau nak kira ramai, tapi tak boleh kira. Dah jangan kira. Kena tahu siapa secara tu. Dan apabila nak nikah, bukan wajib ngaji bab nikah saja. Orang lelaki wajib ngaji bab haid. Dah bab haid ngaji dah. Ada cucu pun tak erti lagi bab haid. Ramai. Kalau nak kira. Dah biasa khusus nikah. Khusus nikah berapa hari? 2 hari. 2 hari je biasa dia sebut bab apa kalau khusus nikah. Tanya saya tahu. 2 hari. Padahal kau ngaji bab nikah 2 hari. Padahal kau? Tak padahal. 2 minggu lepas tak silap kau, 3 minggu lepas. Betul lah kita turun daripada jabat agama tu. Orang muda ni dengan mak dia mari. Jeri. Nangis. Dia kata nangis. Mak dia nangis, dia pun nangis. Dia mari jumpa kita. Dia kata, Ustaz, kita nak tanya ni kata. Kita balah. Bukan balah dengan bini, balah dengan orang lain dia kata. Dia balah-balah, dia cerai. Dan dia cerai 3. Dia kata dia cerai 3. Dia tolak 3. Kita tanya, dah mu tolak siapa? Kata, duk tolak siapa-siapa. Dah tu mu mari jerit tolak 3 tu mu kata tolak siapa? Tak ada niat siapa kata. Nah, kalau tak ada niat siapa, nak jatuh tolak lagu mana? Kata dia balah dengan orang lain. Dia tu beg bak tolak, bak cerak. Tu hak jadi masalah. Dah? Habis berarti. Okey. Dan tadi maknanya dia pun berjerit Kita kata dia pergi masuk dalal, tanya orang dalal kata kalau nak tu. Maknanya tak reti lagi tu. Dah bodoh, dah tahu umur berapa dah tahu. Nampak muka tu umur 20 lebih, 22, 23 kali. Nah. Pakai cerah 3 lalu. Tak tahu. Masalah gapo wallahu alam. Batulah maknanya Imam Nawawi rahimahullah. Salah satunya hak dia takut adalah nikah. Imam Nawawi. Dia sibuk dengan majlis, dengan ilmu. Mati umur 43 Imam Nawawi. Dia semua bab ulama-ulama, bab wali dia pegang belakang. Cuma nikah je dia ada. Sebagai ulama kata dia nikah. Cuma tidak masyhur pendapat tu. Kerana apa dia kata Imam Nawawi sebagai ulama kata Imam Nawawi nikah? Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata siapa yang tidak nikah, dan nikah adalah daripada sunnah aku, dan siapa yang tidak mengikut sunnah aku bukan dia dari kalangan aku. Jadi situlah bagi ulama kata Imam Nawawi ni nikah, cuma tidak masyhur. Dan pendapat yang kuat mengatakan Imam Nawawi ni tidak nikah. Bapa nak tanggung orang. Bila kita kata qabiltu nikahaha bimahri madhkur, aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut, segala benda kita terima. Dan dosa dia segala benda habis kita tanggung. Tak nafkah segala benda.
Bukan sunnah. Sebab itulah disunatkan kita semaya sunat 2 rakaat, kita minta mudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, biasa tempat kita ni tak ada. Nah, dulu buat gapo? Gapo panggil? Bata air semaya. Dia panggil ke apa? Bak ke? Bata air semaya. Orang dulu-dulu. Lah ni ada lagi. Nah, nak bata air semaya kan masyarakat nikah tu tak ambil semaya dah. Nah, lah ni tak cara dah ambil semaya, contoh kita tengok. Nikah dalam masjid. Pengantin masuk dalam masjid, semaya tahiyatul masjid ke? Dah tak ada. Tak cara belaka. Tu mana? Tu hak banyak berlaku tempat kita tu. Memang boleh kata 90% dah. 98% masuk masjid tak semaya tahiyatul masjid. Tunggu tu qadi, tunggu tu juru nikah lagi. Dan lepas ada tak ada dah nak semaya. Lepas akad nikah gambar. Dah. Gambar pula dalam masjid tempat kita ni. Dah, memang sunat nikah ni iaitu di masjid. Dan afdal nikah adalah di masjid. Dan afdal akad nikah pada bulan Syawal. Bulan Syawal waktu hak molek. Nah, dan di masjid itu yang afdal. Nah, cuma orang puas apabila tidak bolehlah masuk masjid. Ada kadang-kadang orang ni dia nak nikah mana di masjid. Dia tak boleh sembahyang. Dia nak masuk juga dalam masjid. Ni tak boleh. Ya, tidak boleh. Perbuatan tersebut haram. Okay. Kalau nak ada juga dalam majlis itu, suruh akad nikah luar ni. Jambil kau boleh belaka. Jangan dalam masjid sudah. Okey. Dan yang ke-13 iaitu sunat perhentian. Apabila seseorang yang bermusafir berhenti di sesuatu tempat, disunatkan sembahyang sunat 2 rakaat sebagai sunat perhentian. Musafir mana sunat apabila kita sampai satu tempat, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal manzili raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat perhentian 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan yang keempat iaitu sunnatul ihram wallahu alam. Isara. Ada soalan? Bolehkah ibu bapa guna duit insurans kematian anak hasil dari menang kes perbicaraan di mahkamah? Ni kes cara mahkamah, kes cara ke pun? Duit tu duit hasil daripada apa? Hasil daripada menang kes mahkamah. Kes mahkamah ni ia cara bak apa? Insurans betul. Insurans ni banyak. Dah. Sebab tu kalau bak insurans kematian, lah ni dia panggil insurans nyawa dah. Kalau mengikut Syekh Nuruddin Al-Banjari, insurans nyawa ni haram. Haram. Lama ada pak kita. Boleh kata buat belaka insurans nyawa. Sebab apa? Sebab insurans nyawa tu dia ada unsur-unsur judi. Kita mempertaruhkan nyawa kita. Contoh, kalau ada accident, contoh, ada accident, boleh tak duit insurans? Boleh tak? Tak boleh. Contoh, kita masuk insurans hari ni. Masuk insurans hari ni. Dia kata biasa masuk insurans hari ni, kalau accident esok, boleh duit tak? Okey. Accident hari ni, masuk insurans hari ni, esok accident. Boleh tak duit 100,000? Boleh tak duit 100,000? Lepas tu dia ambil mana 100,000? Duit siapa 100,000 tu? Kalau dulu, lah ni dia ada khairat kematian tu lain. Lah ni contoh 100,000. Duit kita bayar berapa? Insurans. Biasa berapa? 200 lebih, 100 lebih ada. Tak, boleh-boleh kan? Bila kita bayar, esok accident. Lepas tu boleh 100,000. 100,000 tu mari mana?
100,000. Mari mana 100,000? Kalau kita tak bayar boleh tak 100,000? Kerana kita bayar tadi baru dapat 100,000. Situlah ada unsur perjudian. Hak tu kalau mengikut Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia kata haram. Kalau fatwa Malaysia kita wallahu alam. Kita tak berani nak royak. Dan sekarang ni dia kata mak ayah guna duit insurans kematian. Hasil dari menakih perbicaraan di mahkamah. Kih gapo, cara gapo. Tu kena tahu belaka. Ni kata duit ni cara kih gapo ni. Duit ni duit mari mana? Duit kih menai. Menai gapo? Menai cara gapo? Nak tahu belaka ni. Tak boleh nak ayat kita ni. Mana kena tahu usul dia. Bila kata menakih gini-gini, tengok duit ni. Duit mari mana. Dia kata memang kerajaan kita menetapkan apabila kita menakih gini-gini kita akan dapat banyak ni. Tu lain. Kerajaan tetap. Tu kerajaan bagi. Tu dia lain. Dah. Kita tidak mengeluarkan modal. Biasa ke mahkamah gapo-gapo ni dia akan bayar ke lawyer dulu. Bayar ke lawyer banyak mana? Nak samai orang ni perabi PT dulu, nak boleh PT perabi PT dulu. Batu seorang lawyer apa kita dia berhenti daripada kerja lawyer. Dia kata gapo? Banyak dosa dia. Bab gapo? Banyak dia menang atas kes tak tu. Dia cara lawyer kan? Lawyer ni bijak pusing. Tapi menang sama kes. Atas pada nak kira hak asal memang tak betul, salah. Tapi kerana kecerdikan dia pusing ni, jadi ni. Situlah kita nak tahu. Maknanya sini mak ayah guna duit insurans kematian. Hasil daripada menakih mahkamah. Duit ni duit gapo? Dia kata memang kerajaan bagi, tak ada masalah. Dah duit insurans ni, duit insurans kok mana-mana dia akan jadi saka. Dia akan jadi gapo bahasa kita? Saka kan? Harta pusaka. Ke gapo bahasa kita? Atas saka Tengok mak ayah boleh. Kalau si mati tu ada anak, mak ayah boleh 1/6. Mak boleh, ayah boleh 1/6 kalau si mati tu ada anak. Kalau tak ada anak 1/3. Cuma sini kita nak tahu duit gapo. Kalau nak tahu tak boleh nak ayat. Sama kesalahan seseorang. Maknanya ada hak jenis sama malu. Dah, ada hak jenis sama macam-macam fitnah. Dah. Bila sama-sama gitu tengok kalau kerajaan tetap tu lain. Cuma kita kena buat keluar piti tu lain. Kalau kerajaan tetap ada hak jenis sama orang. Dah sama kan sama fitnah. Berapa? 1 juta. Sama malu ada. Dan tu kerajaan. Kerajaan tetap dia lain. Ni wallahu alam. Tahu. Tak tina ayat ni. Dah, tengok atas duit tu mari mana? Ada tanya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna hikmata ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an. Allahumma awdina bi'ilmi bil ma'rifati bit taqwa bil ma'rifah. Ya Rabbana anta ilahuna nabika jalla wa anta luqan manafi'a. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin.